Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Cerita mengenai Jenglot sebagai hantu atau makhluk mistik yang berjaya dibawa ke alam manusia mencetuskan fenomena luar biasa dalam kalangan penduduk negara ini sekitar tahun 2006. Lebih menggemparkan, kisah itu bukan sahaja cerita kosong tetapi jasad Jenglot yang kononnya berjaya ditemui manusia akhirnya dipertontonkan kepada orang ramai di negara ini. Seterusnya, beberapa siri pameran diadakan dan reputasi Jenglot dengan wajah mengerikan itu tersebar luas sehingga menarik minat ribuan penduduk untuk mendekati makhluk kecil berkenaan. Selama beberapa hari, Jenglot menjadi momokan meremangkan bulu roma sesiapa yang melihatnya. Perasaan seram menyelimuti individu yang meneliti struktur jasad aneh terbabit. Lebih mendebarkan apabila diceritakan makhluk itu minum darah manusia, kuku dan rambutnya semakin panjang serta mampu bergerak walaupun penonton sekadar melihat ia kaku pada setiap pameran. Sejarah Jenglot diceritakan bermula kira-kira 42 tahun lalu dan ia dikatakan berasal dari Indonesia, terutama di wilayah Jawa. Walaupun didakwa sudah lama ditemui, Jenglot hanya dipertontonkan kepada umum di Jakarta, Indonesia pada tahun 1997. Menurut pemilik yang memperkenalkannya kepada umum iaitu Hendra Hartanto, Jenglot pada ribuan tahun dahulu adalah manusia yang bertapa dan mempelajari ilmu hitam dinamakan Bentara Karang iaitu ilmu kesaktian dan hidup abadi. Mengikut cerita, akibat mempelajari ilmu terlarang itu, jasad manusia terbabit tidak diterima bumi manakala rohnya dihalang naik ke langit. Lalu jasad itu semakin mengecil sehingga sebesar tapak tangan manusia. Jasad Jenglot menyerupai manusia dan memiliki kepala, badan, tangan serta kaki, tetapi wajah dan kulit luaran makhluk itu amat menyeramkan seakan-akan hantu. Ia memiliki taring, kuku dan rambut yang lebih panjang daripada badannya. Jenglot sebagai hantu atau makhluk mistik yang berjaya dibawa ke alam manusia mencetuskan fenomena luar biasa. Pemiliknya mendakwa memperoleh makhluk itu daripada seseorang pada tahun 1972 di kawasan pantai Jawa Timur dan selepas 25 tahun menyimpan barulah beliau membuat keputusan mengumumkan kewujudannya kepada orang ramai. Sejak itu, sesuatu yang pelik berlaku apabila semakin ramai individu mendakwa memiliki Jenglot. Malah pameran demi pameran diadakan untuk mempertontonkan makhluk itu kepada orang ramai. Ada pelbagai cerita pelik dan misteri mengenai Jenglot walaupun tidak dapat dipastikan sama ada benar atau sekadar kata temberang dan rekaan. Antaranya, Jenglot muncul hanya menerusi upacara tertentu yang dilakukan oleh dukun. Bagaimanapun, apabila ia muncul di alam manusia, Jenglot terus kaku bagaikan sudah mati. Makhluk itu kononnya masih hidup walaupun kelihatan kaku dan diawet. Jenglot didakwa hanya bergerak apabila bersendirian tetapi berdiam diri ketika dilihat orang. Beberapa pemilik mendakwa mereka memberi makhluk itu darah. Lantaran Jenglot dikatakan tidak bergerak ketika dilihat manusia, maka pemiliknya tidak pernah melihat bagaimana makhluk itu makan. Sebaliknya, selepas beberapa jam disajikan, darah itu akan berkurangan. Kisah kewujudan Jenglot hangat diperkatakan di Indonesia dan tempiasnya sampai ke Malaysia sekitar tahun 2006. Heboh pelbagai cerita pelik mengenai Jenglot. Ada pihak yang skeptikal dengan dakwaan makhluk itu adalah hantu dari alam mistik. Antaranya di Malaysia, sepasukan penyiasat paranormal dikenali Pasukan Paranormal Seekers Malaysia PPSM tampil untuk merungkai misteri di sebalik kewujudan Jenglot. Mereka berpendapat jasad misteri itu perlu dikaji secara saintifik bagi mencari jawapan kepada teka-teki di sebalik pelbagai cerita mengenainya. Usaha itu turut dilakukan University Science Malaysia USM yang menggunakan kepakaran mereka dalam bidang DNA. Hipotesis awal menyatakan jika Jenglot memiliki DNA, ia bukan hantu atau makhluk mistik. Sebaliknya, hidupan di alam nyata seperti kebanyakan haiwan dan benda hidup lain. Lalu beberapa Jenglot yang dipamerkan di Malaysia diperiksa dengan teliti menerusi kaedah sains moden bagi memastikan rahsia di sebalik jasad aneh itu berjaya dibongkar dan diumumkan ke seluruh dunia. Selepas beberapa lama melakukan pemeriksaan saintifik, akhirnya laporan uji kaji dikeluarkan dan
hasil yang ditunggu-tunggu itu ternyata amat mengejutkan. Antara lain, ujian DNA yang dilakukan terhadap rambut jenglot mendapati ia bukan milik makhluk mistik atau hantu, sebaliknya rambut manusia. Selain itu, ujian X-ray mendapati rangka dalam badan jenglot malah turut ditemui beberapa jarum yang dicucuk ke dalam jasad makhluk terbabit. Penemuan jarum berkenaan menimbulkan pelbagai kesangsian dan persoalan bagaimana makhluk yang didakwa sebagai hantu dan berasal dari alam mistik boleh memiliki jarum di dalamnya. Laman sesawang informasi Wikipedia turut memberi maklumat menarik mengenai jenglot yang antara lain ia menyebut ada banyak jasad jenglot yang didapati sebagai penipuan kerana ia sebenarnya adalah bangkai monyet atau ikan yang diawet dengan teliti oleh pakar. Bagaimanapun, tidak semua spesimen jenglot diperiksa dan kepercayaan bahawa kewujudan jenglot sebagai benar masih amat menebal dalam kalangan penduduk tempatan di Indonesia. Mengikut kepercayaan sesetengah orang, jenglot adalah makhluk halus yang hidup walaupun pada kebanyakan masa ia kelihatan kaku pada pandangan mata kasar. Ilmu sihir akan sentiasa wujud dalam mana-mana zaman kerana manusia menggunakan kesan konflik yang tidak diselesaikan, maka dunia hitam adalah jalan keluarnya. Kita semua berlindung dengan Allah daripada amalan syirik, sihir, syaitan dan segala kejahatan apa sahaja makhluk yang wujud. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segalanya. Walau apapun makhluk jenglot ini, semoga kita akan dapat mengetahui apakah kebenaran di sebalik dakwaan yang pelbagai itu. Sekian.